Dan salam sejahtera bersama Cikgu Azrin lagi untuk PJ pada minggu ini. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama tonton dulu video ini ya. Jadi apa yang mereka akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama, berlari berganti-ganti pada satu jarak. Okey, seterusnya akan menerangkan perkaitan antara lakuan berlari dengan kelajuan. Seterusnya menentukan jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan. Okey, kita akan fokus kepada yang pertama dahulu, iaitu apakah kaitan antara lakuan berlari dengan kelajuan? Buka buku teks muka surat 37. Okey, sambungan daripada pembelajaran minggu lepas. Okey, tengok gambar lebah di atas tu. Kelajuan langkah dan jarak langkah yang besar mempengaruhi kelajuan larian. Maksudnya macam mana nak lajukan larian kita? Macam mana? Lajukan langkah dan lajukan ayunan tangan. Okay, langkah awak tu laju kan, bukan perlahan seperti berjoging. Okay, yang kedua, besarkan langkah dengan cara tinggikan lutut. Sebab tu dikatakan kelajuan langkah ni dengan jarak langkah yang besar akan mempengaruhi kelajuan larian. Kalau laju tapi langkah kecil, awak akan kalah dengan orang yang laju dengan langkah besar. Seterusnya mari kita fokus kepada lari berganti-ganti. Ini adalah gambar pertukaran baton lari berganti-ganti pada satu jarak. Untuk nak bagi baton ni, ada tempat dia, ada zon dia. Okey, zon pertukaran baton ni akan memberikan peluang kepada penerima baton untuk memecut sebelum dia menerima baton. Jadi orang yang memberi dan menerima baton ni mesti berada pada jarak yang selesa semasa pertukaran baton supaya mereka tidak berlanggar. Okey, mari kita lihat zon pertukaran baton. Okey, ini adalah gambar track 400 meter seperti di stadium. Warna biru tu pelari pertama. Okey, dia akan memberi kepada pelari kedua berwarna merah. Awak tengok ada kotak berwarna kuning, itu adalah zon pertukaran baton antara pelari pertama dan kedua. Dan seterusnya lah, kedua ketiga dan ketiga keempat. Okey, garisan tu adalah garisan zon pertukaran baton. Yang pertama tu dia terima sebelum melepasi garisan zon yang kedua lah. Yang gambar kedua pula, baton masih lagi di dalam kawasan, betul-betul di atas garisan, hampir-hampir batal. Yang ketiga pula, baton diterima selepas garisan. Tengok ni, ada garisan kuning di situ. Pelari penerima terima sebelum sampai garisan kuning tu. Kalau dia terima selepas garisan kuning tu, batal lah. Okey, nampak? Okey, awak nampak kan penerima memecut sebelum terima baton. Apa jadi kalau penerima tu tak berlari? Okey, kita tengok dulu. Ini penerima memecut sebelum terima. Okey, dia bergerak dulu sebelum menerima baton. Ini kita saksikan. Apa jadi kalau tak memecut sebelum terima baton? Awak tengok kawan-kawan awak tu, baju merah contohnya, ada berlanggar sedikit, yang kuning tu dia berlanggar sedikit. Sebab apa? Sebab dia tak memecut sebelum menerima baton. Okay, kita tengok yang perempuan pula. Awak tengok baju merah. Pemberi sampai terlanggar dan memotong pula penerima baton tu. Sebab tu pentingnya memecut sebelum menerima baton bagi melancarkan larian 4x100 awak lah. Okay, kita tengok sekali lagi macam mana dia memecut sebelum menerima baton. Okay, hari ni awak belajar mengenai kelajuan larian, zon pertukaran baton dan memecut sebelum menerima baton.